kanser ya, macam mana nak merawat kanser ya. Saya dapati kanser ni pun berpunca daripada jin dan syaitan ya. Saya mulakan dengan kanser payudara ya. Orang perempuan, kenapa orang perempuan ramai yang kena kanser payudara? Kerana kanser payudara ini berpunca daripada amalan kecantikan. Seri muka, syarat tubuh wanita. Tahu tuan-tuan ilmu syarat tubuh wanita yang 3 serangkai ya? Mungkin kaum ibu lebih tahu dari saya ya? Saya tak mau ceritalah ni. Tapi kes-kes bara payudara ini disebabkan ilmu yang berkaitan dengan kecantikan orang perempuan. Sebab itu orang perempuan yang ramai diserang ya. Sama ada saka dari datuk nenek ataupun memang perempuan itu sendiri yang memakai ilmu kecantikan ya. Jadi kerana itu tuan-tuan, kanser ini oleh kerana disebabkan syaitan ni, kita juga boleh rawat secara Islam ya. Cara Islam, cara pukulan ini pun boleh ya. Katalah kanser payudara, saya nak cerita ada satu kes ya. 2 orang hamba Allah, kakak dan adik, diserang oleh penyakit kanser payudara. Si adik dia tak mau buat rawatan di hospital. Anak lelakinya doktor, abangnya pakar bius. Bertahun-tahun didesak oleh keluarga ni tak mau. Dia terus menerus percaya dengan perubatan saya. Akhirnya si abang jumpa saya, anak jumpa saya, marah-marah saya. Kata saya, kamu tak boleh marah. Saya bukan paksa mak kamu, adik kamu. Dia datang sendiri, kata dia tak mau berubat di hospital. Macam mana? Ustaz tolonglah nasihatkan dia berubat hospital. Saya dah buat, dia tak mau, macam mana? Ya. Akhirnya tuan-tuan, si kakak dibuat pembedahan. Lepas bedah kemoterapi. Lepas kemoterapi meninggal. Si adik cerita pada saya, kakak saya dah meninggal Ustaz. Bila? 3-4 bulan lepas. Awak macam mana? Gitu ke gitu? Dia kata gitu. Maknanya dia sihat. Dia percaya. Sampai sekarang dia terus berubat dengan saya. Kan betul itu? Punca tu. Tapi dia terus seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali datang merawat. Kata saya jangan berhenti. Sebab ini saka ya. Saka. Tapi dia tak ada apa-apa lah. Dia boleh biasa. Dia kata tak sakit. Tak sakit sudahlah. Tak perlu nak dirawat hospital. Jadi ini satu contoh ya. Bara payudara. Begitu juga bara di otak. Bara kolon penyakit bara dalam usus besar. Ada seorang makcik sakit ini kolon sepanjang 7 cm. Kata doktor bila dah dipotong tak boleh sambung, najis akan keluar di beg luar sini. Kata makcik ni kalau macam tu lebih baik mati. Lebih baik mati. Siksa macam tu. Akhirnya tuan-tuan si anak pujuk-pujuk mau berubat. Sebab makcik ni tak mau berubat sakit. Akhirnya anak dia bawa berubat 7-8 kali. Lepas 7-8 kali bagi x-ray. Doktor terperanjat. Dia kata ini boleh potong dan boleh sambung. Sebab yang 7 tadi tinggal 1 cm. Lalu buat pembedahan, disambung sampai sekarang hidup. Maknanya perubatan kita ni, perubatan cara spiritual Islam ni boleh mengurangkan sikit demi sikit, sikit demi sikit. Jadi itu kanser kolon kanser otak pun ada juga kanser otak ni pun ada. Tapi tengok peringkatlah ya. Ada seorang budak lelaki masa itu tahun 2005. Dia ikut pergi umrah sama saya. Bila sampai Madinah dia jatuh pingsan, masuk hospital Zahra.
pakar-pakar di situ dia kata ada punca barah, apa itu virus, apa yang dinamakan, saya lupa apa virus itu saya lupa. Tapi akhirnya dalam rombongan saya ada seorang doktor, Datuk Dr. Kasim. Datuk Dr. Kasim. Jadi pakar ni ceritalah dengan Dr. Kasim. Dia ini telah diserang oleh virus meningioma apa? Meningitis. Meningitis. Budak ini letakkan hospital ke, bawa balik ke, letak mana macam inilah sampai dia mati. Bila sampai hotel, dah 3 hari di hospital, saya ketuklah dengan murid saya, ketuk. Daripada dia berbaring saja, dia boleh duduk. Daripada tak boleh telan apa-apa, dia boleh minum. Daripada Madinah nak ke Mekah, naik bas. Kata Dr. Kasim ini drip ini mesti kita bawa juga. Kata saya, Datuk tak perlu, sebab dia dah boleh minum. Datuk Kasim ni kata, akur kata saya, iya juga lah, buang. Sampai di Mekah kita rawat, sampai balik di rumah di Malaysia ni saya rawat maknya, dia rawat saya 1 bulan. Akhirnya budak ini berjalan hidup. Sekarang buat apa, ijazah kedoktoran di UK tahun 3 ke tahun akhir. Boleh. Kalau ikut doktor mustahil. Duduk dalam hospital ke, di rumah, di mana, dia tunggu mati saja. Boleh. Ada budak itu ada. InsyaAllah satu masa nanti boleh saya bawa, kalau dia dah dapat ijazah, bawa ke seminar macam ni. Itu barah meningitis. Kalau dah peringkat yang tinggi nanti jadi meningioma. Permulaan tu meningitis, kalau dah peringkat keempat ke apa itu dinamakan barah meningioma. Tak salah saya gitulah. Siapa yang ada ilmu kedokteran dia tahulah. Saya bukan tahu sangat. Jadi maknanya barah-barah ini pun banyak berpunca daripada jin dan syaitan. Sebab tu kadang-kadang doktor pun tak tahu tak tahu apa sebenarnya. Obat-obat yang dikatakan canggih pun dah tak jalan. Pembedahan dilakukan pun tak jalan. Ada seorang pesakit saya namanya Sufaat. Dia berubat dengan saya tapi dia salah faham. Kata saya datang lagi. Rupanya dia fikir dah berubat dengan saya 3 kali, dah tak perlu lagi. Tiba-tiba dia sakit balik dalam perut dia. Adik dia pun hantar hospital besar Kuala Lumpur. Sampai sana doktor pun terus minta tanda tangan untuk kemoterapi. Jadi doktor pun buat kemo. Kerana berapa dos tak tahu. Tapi sesudah 2 dos, Sufaat ini dah macam tak sedar. Adiknya panggil saya pergi tengok. Saya pergi tengok, Sufaat ini ada satu beg plastik yang transparan. Dalam itu penuh dengan apa? Dengan asap. Saya tanya Nas, ini asap dari mana? Asap daripada dalam. Ini kemoterapi ini panas, Ustaz. Saya tengok pun, saya cakap dengan adik, ini saya tak boleh nak ubat lah. Ini saya bisikkan pada adik dia, abang awak ni tunggu masa saya. Saya balik belum sampai rumah, adik dia telefon saya, abang dia dah meninggal. Salah faham. Sebab dia kena sihir. Sihir pasal apa? Dia dapat lesen untuk sekolah memandu dengan kawasan yang luas. Jadi orang yang tak dapat ni marah dia, sihirkan dia, tanam barang di kawasan itu. Siapa ni sakit? Saya kata saya nak datang ke kawasan itu nak tengok. Tapi dia salah faham. Yang didengar, awak dah berubat 3 kali dah cukup. Itu kan jauh tuan-tuan. Macam mana syaitan mengelirukan dia. Mati, meninggal. Di kemo, syaitan di kemo. Mati. Jadi boleh diobat, tapi bergantung juga pada peringkat. Kalau peringkat 1, peringkat 2, insya Allah. Tapi kalau dah peringkat 4 ni,
Ada yang sembuh, ada tidak. Ada barah payudara yang peringkat 4 sudah busuk daripada potassium, saya obatkan sekali saja boleh sembuh. Tapi ada yang tak boleh sembuh. Tengoklah keadaan, ya. Itulah tadi, ya, lau anna qur'anan suyirat bil jibalu au qutiat bil ardu au kulima bil mauta balillahil amru jami'a. Semua urusan Allah. Kalau Allah kabulkan usaha kita untuk sembuh-sembuhlah. Kalau tidak, itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala.